Aduh, kok guru-guru yang nak Muslim bagus. Lampu dah? Tadi dia on lampu elok dah. Ni macam nak tidur ah. Dia juga noh. Asalnya okey. Dan kat nak cedok. Nak cedok. Cedok pendek dah. Kan ya cedok. Kan. Sekejap lagi saya buka ni. Jadi at least ada juga kita ramai-ramai. Tak buat insya-Allah. Tunggu saya start. Ha? Tunggu saya start. Tak apa insya-Allah. Kekanda berdua ready noh. Semangat tau. Insya-Allah. Okey, Zat. Tak tazkirah je. Suara 4321. Dia suara 4321. Dia suara kita kembang. La haula wala quwwata illa billah. Insya-Allah. Dia tak ambil mic satu. Mic ni ada? Berapa? Tak apa. Berapa suara kami kuat? Ambil. Semangat kan jadi suara semangat. Allah. Ha? Saya start. Betul. Tak, Kak Bidah akan mula. Tak, akak mula dulu lah untuk doa akhir. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا ولمشايخنا وجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توسع بها علينا الأرزاق وتحسن بها لنا الأخلاق وعلى آله وصحبه وسلم اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا. Dia dah baca dah ini. Kita tak payah baca ni. Kita masuk tahfiziyah tu. Memang betul singkat masa kita. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa yuhyi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma rzuqna lailatul qadr bil hijri sanati wa bil kulli sanati. Allahumma inni na'udzu bika minal baras wal jununi wal juzami wa min sa'il asqam. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Amin amin ya rabbal alamin.
العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Menteri Ahli Jabatan Kota Hawa Muklisin, merupakan pengurusi Hawa Muklisin melalui jabatan kuasa Masjid Ahmadiyah yang lama. Dan saya perkenalkan dulu rakan kami. Bersama saya hari ini adalah Setiausaha Hawa Muklisin Puan Nora dan Puan Bendahari Puan Hayati, dan sebelah saya merupakan Ketua Lajnah Kebajikan dan Dakwah Ustazah Adina binti Zubair. Iaitu untuk tidak menemukan masa, seterusnya saya serahkan majlis ini kepada Ustazah Adina untuk mulakan majlis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Syukur kita kehadrat Ilahi dengan limpah kurnianya. Alhamdulillah, diucapkan tahniah kepada yang menganjurkan majlis untuk hari ini, dan juga diucapkan terima kasih kerana menjemput tim Hawa Muklisin untuk sama-sama meraihkan untuk program pada petang ini. Dan Alhamdulillah, syukur juga kehadrat Ilahi, berkat dengan rezeki yang Allah limpahkan dengan titisan air hujan, mudah-mudahan kita tetap diberikan keberkatan dan umur yang sihat keseluruhannya. Jadi Alhamdulillah, insya-Allah untuk hari ini, seperti mana dalam agenda program kita, kami dijemput untuk menyampaikan selawat, dan juga kita akan bawakan mungkin tazkirah yang ringkas sebab masa pun agak mencemburui. Dan insya-Allah untuk hari ini kita akan bawakan salah satu selawat, iaitu selawat tafrijiyah. Jadi sebelum tu Ustazah ingin tanyakan pergabaran bagaimana apa khabar semua? Alhamdulillah, masya-Allah, semua adalah di kalangan guru-guru ke? Guru-guru, masya-Allah. Itulah noh, Allah pilih kita pertamanya sekali, kita kena faham untuk kita lahir di dunia ini bukan lahir dengan sia-sia, tetapi kita lahir dengan ada tujuan. Allah pilih kita sebagai khalifatun fil ardi. Jadinya tambahan pula kita sekarang ni berada di dalam era akhir zaman. Era yang kadang-kadang kita tengok penghidupan kita tak macam kebiasaan. Jadi insya-Allah kita kena memberanikan diri kita, menguatkan diri kita, dan kita kena yakin apabila Allah pilih kita sebagai wakil di muka bumi Allah, di mana kita tidak boleh memilih akan siapa ibu bapa kita. Kita tidak boleh memilih siapa di kalangan adik-beradik kita. Tetapi insya-Allah kita yakin diri kita sekarang ni berada di dunia Allah, dan kita sedang diuji setiap hari, setiap masa dan setiap detik. Alhamdulillah, untuk petang ini tanpa melengahkan masa, Ustazah ada kirimkan kan untuk hak yang secebis kertas pengenalan yang pertamanya sekali tentang Hawa Muklisin, iaitu apa yang kita laksanakan antara aktiviti dan program-program kita, yang mana kita mengadakan untuk kelas-kelas pengajian ilmu, kelas-kelas penyampaian pelbagai jenis ilmu yang kita akan panggil ustaz-ustazah untuk datang bersama-sama kongsi ilmu kita di sini. Dan program kita banyak dilaksanakan di Dewan Besar, iaitu di berdekatan dengan Masjid Kelang Lama. Jadinya kalau program pengajian kita sangat dialu-alukan sebab kehadiran adalah percuma untuk hadir. Dan bukan itu sahaja, kita ada untuk kelas pengajian Al-Quran, kita ada untuk tadarus, kita ada sumbangan infak yang setiap minggu kita laksanakan. Jadi rutin kita, kalau untuk hari kebiasaan beginilah jemputan
daripada orang ramai untuk sama-sama mengalunkan. Kadang-kadang kita ada program untuk bacaan Yasin dan juga program-program melantunkan salawat maupun Asmaul Husna. InsyaAllah, tanpa melengahkan masa, kalau biasa baca, kenapa kita ni dianjurkan untuk membaca akan salawat Nabi? Untuk ingatan bersama, pertamanya sekali, insya-Allah nanti boleh rekod. Pertamanya, beruntungnya orang Islam, kita dapat panduan Al-Quran. Dalam Al-Quran, kita boleh lihat dalam surah Al-Ahzab ayat 56 yang membicarakan dan antara dalil yang kuat kenapa kita perlu berselawat ke atas baginda Rasulullah. Okey, untuk hari ini, berapa orang dah bangun-bangun dia dah mula dah selawat? Angkat tangan. Dah berselawat? Cuba angkat tangan. Dah berselawat? Masya Allah. Yang nak angkat tangan pun malu. Sayang ni nak selawat atas Nabi ni. Tapi insya-Allah kita lagi mana kita diuji akan penghidupan hari ini, lagi kita kena kuat untuk berselawat ke atas baginda Rasulullah. Kita lihat dalam salah satu firman Allah bermula dengan kalamnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat ke atas baginda Rasulullah. Diseru, wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atasnya dan ucapkan salam sejahtera dengan penuh penghormatan. Sekiranya kita melaksanakan salah satu firman Allah di dalam Al-Quran, di mana Allah dan malaikat pun berselawat ke atas baginda Rasulullah, ini kan kita hanya hamba yang kerdil sahaja. Jadi insya-Allah sentiasalah kita berselawat ke atas baginda Rasulullah. Tapi di sini Ustazah yakin semuanya berselawat. Sebab apa? Kita melaksanakan rukun solat. Di dalam solat kita pun dah ada selawat. Selawat apa? Selawat Ibrahimiyah kita ada baca dalam selawat kita. Jadi sebab itulah kita apa sekalipun, insya-Allah titipan selawat itu, bila kita baca satu keajaiban tentang bab selawat ni, pertamanya sekali, kalau kita biasa melangkah kaki kita di Mekah, di Madinah, beza orang yang membaca sekali selawat di Madinah, dia akan mendapat ganjaran pahala hampir 50,000. Subhanallah, sangat besar. Kalau kita baca di Mekah, sekali selawat, gandaan dia kepada 100,000. Kalau kita berselawat di tanah air kita, di sini ni, rasa-rasanya dapat berapa? Dapat tahu tak berapa kita boleh dapat? Tak nampak? Kalau kita berselawat selain daripada tanah suci, selain daripada di Madinah, kita akan mendapat 10 kerahmatan. Tu beza dia. Jadi kalau kita selawat dekat tempat kita, kat rumah kita, dapat 10 je lah. Tapi kalau Allah izinkan kaki kita melangkah di tanah suci, subhanallah, perbanyakkan selawat di situ. Jadi insya-Allah kita mulakan salah satu yang mana Ustazah bawa untuk selawat tafrijiyah ni, sebab kita semua ni, kita memegang panji-panji, iaitu amanah roh yang berada dalam diri kita. Bila kita baca selawat ni, insya-Allah kita kuatkan roh kita, kita kuatkan makanan zikir kita. Mudah-mudahan kita akan boleh menghadapi segala ujian penghidupan kita bila kita berselawat ke atas baginda Rasulullah. Subhanallah. Setiap selawat kita yang panjang maupun yang pendek, ianya akan dijawab oleh baginda Rasulullah apabila dihadirkan malaikat yang akan memberikan pengkabaran kepada baginda Rasulullah. Ya Rasulullah, si fulan menyampaikan selawat sekian-sekian pada baginda Rasulullah. InsyaAllah tanpa melengahkan masa, Ustazah dengan tim sekali akan membacakan selawat ni. Marilah kita sama-sama mengalunkan akan selawat ini. Bila kita berselawat ke atas baginda Rasulullah, mudahan cahaya nur itu akan dihadirkan dalam diri kita. Sebab itulah untuk dalam kaedah berselawat ke atas baginda Rasulullah ni, masya-Allah, ianya sangat luar biasa. Jadinya kita akan mula dengan selawat kita seperti mana Ustazah dah membacakan dalilnya tadi. Apa dia? Nak baca surah istighfar? Okey, kita akan baca untuk Sayyidul Istighfar. Pertamanya kita kena
yakin kita ni antara hamba Allah yang sentiasa buat dosa. Sentiasa buat dosa. Ni di bulan keberkatan ni, apa saja doa yang kita baca, semuanya akan disambut dengan kerahmatan. Jadi insya-Allah boleh tak bersama-sama dengan Ustazah untuk membacakan Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar ini adalah antara pertamanya sekali, boleh nampak dah tu agak kecil sikit lah, tapi insya-Allah barang siapa yang mengucapkan zikir ini di siang hari dalam keadaan penuh keyakinan, lalu ia mati pada hari tersebut sebelum petang hari, maka ia termasuk penghuni syurga. Barang siapa yang mengucapkan di malam hari dalam keadaan penuh keyakinan, lalu ia mati sebelum pagi, maka ia termasuk dalam penghuni syurga. Mudahan Allah pilih kita dalam jalan jannah dan kita menjadi penghuni syurga Allah, insya-Allah. Ayuh kita baca bersama-sama. Ikut sekali nak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebab yang ni dia untuk sendiri, jadi masing-masing baca sendiri dan ikut nah. Cuba ikut boleh? InsyaAllah. Anda semua hebat insyaAllah. Dan anda semua Allah yang sayang kita insyaAllah. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. InsyaAllah kita lihatlah untuk maksud itu boleh baca sendiri no. Okey, kita akan pergi untuk yang seterusnya. Untuk selawat tafrijiyah. Okey, untuk selawat tafrijiyah ni kita lihat antara perkongsian hadis di situ. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berselawat kepadaku di sisi kuburku, maka aku mendengarnya. Barang siapa berselawat kepadaku dari jauh, maka selawat itu diserahkan oleh seorang malaikat yang menyampaikan kepadaku, dan akan dicukupkan urusan dunia akhirat, dan aku sebagai saksi dan pembela baginya. Masya-Allah. Kita ni nak syafaat baginda Rasulullah, sentiasalah berselawat kepada baginda. Okey, kita akan baca selawat ni. Untuk selawat ni Ustazah akan masukkan aruk. InsyaAllah mudahan nanti balik, mana tak nak boleh ajakkan anak-anak, ajak mereka baca selawat ni. Selawat tafrijiyah ni boleh juga diajarkan selain pada anak sendiri, anak murid ramai kan. Kita ni kalau nak pahala kita berjalan, hak budak kecil-kecil tu bila kita ajak satu benda dia boleh ikut sampai akhir hayat, itulah tabungan pahala kita yang berjalan tanpa kita sedar. Teruk anak orang tu, dia baca selawat yang kita ajak. Subhanallah, luar biasa. Okey, untuk mula-mula selawat ni kita akan alun untuk 3 kali. Jadi untuk mula-mula tu cuba ikut dulu, no? Cuba ikut dulu macam mana. Sekali kita baca serentak. Dengar alunan dia. InsyaAllah pasti biasa dengar ni. Mudah sahaja. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihil ghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Okey, boleh bersama-sama.
Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadda bihil hawaiju wa tunalu bihi raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli malumin. Allahumma kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadda bihil hawaiju wa tunalu bihi raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli malumin lak. Alhamdulillah. Cuba kita lihat apakah yang dibawa maksud untuk selawat tafrijiyah tu. Pertamanya kita berdoa kepada Allah. Dia seru, ya Allah, berilah selawat dan kesejahteraan yang sempurna kepada junjungan besar kami, iaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan keberkatan terurai segala kesimpulan, dilepaskan dari segala kesusahan, ditunaikan segala hajat, tercapai segala keinginan, mendapatkan kesudahan yang baik, serta dicurahkan hujan rahmat. Masya Allah, kita hari ini ditemani dengan air hujan, dengan berkat peribadinya yang mulia. Demikian juga kepada keluarga dan sahabat baginda pada setiap kedipan mata, hembusan nafas, bahkan sebanyak bilangan setiap sesuatu yang berada dalam pengetahuan engkau. Inilah di antara selawat tafrijiyah. Bagi yang ingin beramal dengan selawat tafrijiyah, setiap kali lepas solat, mula-mula baca sekali dulu. Kemudiannya boleh diteruskan untuk kita membaca kedua atau ketiga kali. Tapi yang seelok-eloknya, selawat tafrijiyah ini bacalah 11 kali setiap hari. Dan pasang niat, kalau kita tahu hidup kita, ya Allah, aku dibelenggu dengan hutang, ya Allah, percepatkan untuk hutang aku dilangsaikan. Dengan asbab kita membaca selawat tafrijiyah, insya-Allah Allah memudahkan. Bila mana kita diuji dengan kalangan keluarga kita yang sakit, kita menggunakan selawat tafrijiyah untuk kita beramal. Mudah-mudahan Allah menyembuhkan kesakitan seseorang daripada keluarga kita dan dipulihkan seperti sedia kala. InsyaAllah kita teruskan kepada salah satu. Di sini saya nak kongsi untuk selawat dan doa kemudahan. Sebab masing-masing seorang guru pasti juga diuji dalam nak handle anak-anak yang sekarang ni, Masya Allah, luar biasa juga mereka tu, kita nak kawal. Tapi bila kita baca selawat kemudahan, ajak mereka sekali, insya Allah setiap kerja kita akan menjadi mudah. Ayo kita baca selawat kemudahan ini, dan mudah-mudahan ianya boleh menjadikan satu kita duduk saja-saja kat dapur untuk kita baca lah. Kalau kita relax-relax tu, kita tak sia-siakan. Sebab bulan Ramadan ni bulan Al-Quran, bulan untuk kita. Apa saja yang kita baca untuk kebaikan, pastinya ada keberkahan dan kerahmatan. Doa kemudahan, saya ambil salah satu doa yang dalam salah satu hadis. Okay. InsyaAllah jom kita sama-sama kita cuba baca. Tengok tim Ustazah baca dulu. Kalau boleh ikut, jom kita bersama-sama membacanya. Kita ulang 3 kali insya-Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Sedia? Tim ni nak kena buat. Iya. Betul. Kena buka. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, ya Tuhanku, tiada kesusahan melainkan Engkau jadikannya mudah. Engkau yang menjadikan kesusahan itu mudah apabila Engkau mengkehendakinya. Ya Allah, ya Tuhanku, tiada kesusahan melainkan Engkau jadikannya mudah. Engkau yang menjadikan kesusahan itu mudah apabila Engkau mengkehendakinya. Okey, alhamdulillah, sebenarnya di situ ada satu doa untuk terang dan idea fikiran tu, tapi tak tahu saya cukup masa dah. Saya nak bagi untuk sibuk ni. Jadinya tak cukup masa sebab Ustazah akan AJK akan bagikan sebab kita ada untuk cenderahati untuk setiap, dan Ustazah akan ceritakan sikit cenderahati yang nak dibawa balik itu adalah salah satu sunnah Nabi, insya-Allah. Boleh kena tolong saya. Bagi dulu. Okey, insya-Allah nah. Hak yang mana AJK Ustazah akan edarkan, hak yang mana ada tu rezeki kalian lah. Sebab yang mana Ustazah akan bagi ni adalah salah satu dalam hadis baginda Nabi, iaitu, kalau biasa dengar, cuba dengar hadis ni. Bismillahirrahmanirrahim. Laula asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salah. Dapat gambaran tak hadis apa tu? InsyaAllah. Okey, kalau semua dah dapat, Ustazah. Boleh. Boleh. Kepada, ada yang non-Muslim ke? Ada. Oh, masya-Allah, selamat datang. Terima kasih berada dalam majlis kita juga, noh. Tapi insya-Allah mudahan boleh biasakan diri. Okey. Di sini apa yang Ustazah dan tim edarkan, ianya merupakan salah satu kayu yang sungguh ajaib. Kayu yang sungguh ajaib. Okey, yang mana dah pegang, yang Islam, marilah bersama-sama bacakan hadis Nabi ni. Cuba ikut sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Laula asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salah. Kalau bukan kerana akan memberatkan umatku, maka akan kuperintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali untuk solat. Okey, di sini Ustazah nak bagi supaya kita ingat balik, kita gali balik antara khazanah umat Islam yang sangat hebat adalah penggunaan kayu siwak. Kayu siwak ni kita tak guna, kita pegang sahaja. Kuncu-kuncu iblis, syaitan memang tidak gemar pada orang yang gemar menggunakan siwak. Kalau kebiasaan kita dok guna boros gigi, ubat gigi, teruskan macam biasa. Tapi di sini Ustazah nak bawakan salah satu, kalau orang yang mempunyai masalah tulang belakang, masalah slip disc, masalah melibatkan asma, ada balgham, kadang-kadang bila dia nak bercakap, kan tambah guru-guru ni kalau nak bercakap dengan murid-murid kena jerit-jerit kan. Jadi nak jaga juga kotak suara. Nak jaga kotak suara kita, pakai siwak. Pakai siwak. Sebab tu bezanya orang yang menggunakan siwak
sebelum dia nak solat, dia akan mendapat ganjaran pahala seperti orang melakukan 70 rakaat solat sunat. Kita nak duduk solat sunat 70 rakaat pun belum tentu. Tapi insya-Allah orang yang menggunakan siwak, ianya akan mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, tahniah pada hari ini siapa yang hadir ni dia dapat kayu siwak ni. Bezanya kayu siwak ni dia merupakan antara pokok yang cukup ajaib. Ajaib sebab apa? Ribuan tahun daripada tu Firaun punya zaman lagi kayu siwak ni dah ada dah. Ada dua jenis. Satu yang ada di tangan anda ini adalah kayu zaitun. Kayu zaitun ini merupakan antara kayu yang mempunyai berus yang lembut. Nanti kalau balik tu Ustazah ajak simple sahaja. Cara nak pegang kayu siwak, kalau nak pegang, kadang-kadang kita kena tahu. Pertamanya Allah menghadirkan kita, kristal kita, ada gigi kita yang akhir di belakang sekali tu. Kalau saat nak tumbuh, kita memang tak akan tahan. Kebanyakan orang akan buang gigi tu. Wisdom teeth yang akhir sekali. Gigi yang paling akhir tu Allah Ta'ala izinkan dia tumbuh saat umur kita 20 ke 30-an. Kadang-kadang ada yang tak tumbuh lagi pun ada. Kan semua dah tumbuh dah? Kan semua dah buang? Ada lagi? Gigi paling last sekali ada tak? Ada. Tahniah. Ni tak ada? Ada. Alhamdulillah. Jangan buang gigi paling last tu. Saat nak tumbuh tu kita diuji. Saat tu lah zikir lagi kena kuat, siwak lagi kena guna. Sebab gigi yang paling akhir itu merupakan gigi yang Allah tumbuhkan adalah bertujuan untuk merapatkan soft gigi kita yang lain. Gigi kita yang lain ni sebenarnya dia dah tumbuh tapi dia perlukan satu pasakan. Pasakan tu pada gigi yang paling akhir. Tapi kita sekarang ni kita dah dapat satu maklumat yang gigi akhir tu kalau tak tahan semua pakat cabut nah. Nampak tak tu? Sedangkan itu antara gigi yang paling kuat dan itu dipanggilkan sebagai gigi kebijaksanaan. Jadi nak jaga gigi yang paling akhir tu kadang-kadang dia tertutup dengan gusi kita. Makanan suka tersimpan. Bila makanan suka simpan kat belakang tu, gigi tu akan mudah rosak. Sedangkan gigi tu tumbuh lambat. Nampak tak tu? Ni satu ilmu lah. Jadinya cara nak pegang siwak mudah sahaja. 2 jari di bawah, 3 jari di atas. Faham? Nampak tak? Buka je siwak tu. Kalau ada yang mana ni, kadang-kadang Ustazah selalu kat sekolah tu Ustazah ajak mereka budak-budak pegang pen dulu, kan? Pegang dia kelingking di bawah, 3 jari di atas, ibu jari di bawah. Nampak tak? Pegang macam ni. Ini antara cara pegang yang kukuh. Dan lagi satu, dia mengaktifkan urat kita pada bahagian lengan kita yang kadang-kadang kita selalu mengalami masalah kebas tangan. Rupanya pegang siwak pun dah ada terapi memegang kayu siwak. Nampak tak? Nampak tak cara dia macam mana? Pegang begini. Sebenarnya Ustazah ada pernah bagi selalu dekat salah satu sekolah yang biasa. Sekolah tu dia dihadiri 2 orang guru berbangsa Cina. Dia pun dia kata akhir kelas baru dia tanya kat Ustazah, dia kata Ustazah terima kasih saya baru pertama kali belajar kayu dengan Ustazah. Okeylah, kayu pun kayu lah. Sebab apa dia kata dia mempunyai masalah setiap kali gosok gigi gusi dia berdarah, banyak kali berdarah dan gigi dia makin longgar. Ustazah kata satu saja, tak apa, you guna kayu siwak ni sebab kayu siwak ni dia kayu zaitun, kayu yang tumbuh ribuan tahun sampai sekarang kayu tu tak pupus. Memang sangat ajaib. Kalau orang India dia ada satu kayu satu pokok yang you suka guna untuk kalau daun mambu kan. Daun mambu tu ribuan tahun kan. Pokok tu satu ajaib kan. Kalau orang India pun macam kadang-kadang depan rumah mesti jadi satu mesti tanam. Mesti tanam sebab apa? Dia mempunyai kelebihan. Jadi kita kelebihan untuk kayu zaitun kita guna. Kalau kita tak guna rugi. Kat sini berapa orang yang dia memang istiqamah pakai siwak dia tak tinggal? Berapa orang angkat tangan? Tak ada? Oh, tolong jawab sini tu. Jujur, alhamdulillah tak ada. Hari ni insya-Allah gunakan siwak ni. Pertamanya sekali Ustazah boleh cerita pengalaman Ustazah kalau ada masa sikit.
selama hampir 15 tahun Ustazah banyak melakukan perawatan ke atas pesakit menggunakan secara semula jadi, hanya pakai siwak saja. Rawat orang yang sakit tulang belakang, rawat orang yang ada masalah migrain, rawat orang yang ada masalah kerabunan mata, yang ada masalah resdung, yang ada masalah melibatkan gangguan, dan kadang-kadang dia jadi kemurungan. Kita tak tahu yang sakit kemurungan ni bila masa dia akan hadir. Dan kadang-kadang kita tak tahu nenek moyang kita dulu rupa-rupanya ada saka. Lepas tu orang kianat kita guna santau. Kadang-kadang pemakanan kita ni, kita nak jaga kok mana pemakanan kita. Tapi dengan auranya, asbab orang yang menggunakan siwak, Allah pelihara dia daripada kena imbasan-imbasan sihir, saka, santau dan sebagainya. Tu beza dia tu. Sebab tu kalau orang yang pakai siwak, jangan terkejut ya. Kalau dia nak cakap benda-benda lara je, mulut dia umpama terkunci. Awak tak boleh nak bercakap perihal orang ha? Dia akan berubah sendiri. Luar biasa. Dia akan berubah sendiri. Sebab tu Ustazah rawat ada seorang budak yang mempunyai masalah tumor otak yang memangnya tak ada harapan dan dia makan kot tube sahaja. Tapi sini sebab Ustazah tak ada nak bawa slide untuk nak share sebab masa singkat. Dia daripada pakai tube, tak pakai tube, Ustazah bagi guna siwak dalam seminggu sahaja. Baru ni ada seorang accident depan Giant, gigi depan dia semua 4 longgang. Dia mai jemput Ustazah pun heran kenapa lepas accident dia mai jemput Ustazah hanya nak tanya bab gigi saja. Sebab dia tahu Ustazah cerita tentang bab siwak. Bab siwak ni sebenarnya nak cerita 2 jam tak cukup masa. Tapi ni masa yang singkat ni Ustazah kongsilah ha? Jadi insya-Allah mudahan kalau nak tahu lebih lanjut sebenarnya kita boleh tengok channel-channel YouTube ada. Ustazah punya channel pun ada. Buka je channel Ustazah Lin. Ustazah ada kongsikan 15 tahun Ustazah beramal menggunakan siwak. Tengok kat situlah macam mana nak guna. Siwak guna pusingan 8, tawaf, bulatan, asah lidah. Kalau kita rasa awak lah nak baca Al-Quran ni nak sebut makhraj huruf pun susah. Saat kita nak sebut alif saja, bolehlah sebut alif. Tapi sagi kalau Ustazah kata bawa masuk matan Al-Jazari, masuk dalam huruf alif, cuba sebut a i u ba u an ani a na minal mu'ni ma i an ani a. Alif saja. Boleh? Itu alif saja. Belum lagi kita masukkan ba. Ba ni pula ada apa? Lantun-lantunnya lagi, ada qalqalahnya lagi. Kalau ba, kita bawa lah sesi, orang kata sesi untuk dengan anak murid kita. Hari ni cikgu nak ajar anda semua, cuba sebut huruf ba. Ba yang ada panjang bunyi macam mana? Babi bu bab bu ban bani babna minal mubani mabi ban bani ba. Boleh? Nanti sesi lain lah kita belajar no. Itulah antara sebahagiannya. Bukan apa nak bagi hampa ni semua guru-guru boleh bercakap. Hari ni Ustazah dah bagi kunci. Pakai kunci siwak dulu. Bagi supaya boleh lontarkan kata. Esok ni bercakap tu taklah gagap. Sini gagap-gagap. Okey. Jadi insya-Allah itu antara perkongsian singkat lah. Mudah-mudahan kita mendapat ilmu sebahagian daripada situ. Jadi tim Ustazah akan akhirkan dengan salah satu zikir Allahul Kafi insya-Allah. Sebab jangan bawa. Alun sampai dia lepak juga. Okey. Okey, insya-Allah jom kita pergi kepada selawat syifa. Kita pergi kepada selawat syifa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina, Allahumma salli ala Muhammad. Selawat syifa ni selawat qaib. Untuk selawat tu tak ingat. Okey. Bagi sikit. Jom kita masuk. Aruk dia pun nak lupa dah ni. Allahumma tibbi qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa niyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Nak lagi boleh? Bismillah.
salli ala Muhammad tibbi qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'un alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fi samai wa huwa as-sami'un alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fi samai wa huwa as-sami'un alim. Allahul kafi rabbunal kafi وجدنا الكافي لكل الكافي كفنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي أي لكل الكافي كفنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. الله الكافي ربنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي ونعم الكافي الحمد لله. Alhamdulillah, itulah di antara sebahagian perkongsian kita. Yang lainnya lagi masa pun lainnya lagi kita dah kesentukan masa, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah permudahkan untuk majlis kita hari ini, majlis buka puasa kita hari ini, dan selawat-selawat yang mana kita alunkan mudahan ianya diangkat sebagai satu kerahmatan dan untuk kebahagiaan keseluruhan makhluk Allah yang berada di muka bumi ini. Dan mudahan kita keseluruhannya diberikan cahaya-cahaya nur ilahi yang sentiasanya bersinar dalam hidup kita, insya-Allah. Itu sahaja daripada kami, tim Hawa Mukhlisin. Kalau untuk sebarang aktiviti ataupun untuk sumbangan infak melalui Hawa Mukhlisin, insya-Allah kami alu-alukan, dan kita ada serahkan tadi untuk yang risalah kita tu, pamphlet kita tu, boleh saja bertanya pada admin kita, insya-Allah. Dengan itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada majlis kita, insya-Allah. Terima kasih.